Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentang terjemahan berita sukan yang telah kami laksanakan. Okey. InsyaAllah sebelum kita teruskan pada terjemahan, saya dan ahli kumpulan saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang proses sebelum kami menterjemah. Yang pertama, apakah strategi yang digunakan oleh ahli terjemah sebelum, semasa dan selepas terjemah? Sebelum menterjemah, kami pastikan teks sumber yang adalah dari sumber yang betul, berilmiah dan tepat. Kemudian, kami baca berulang kali untuk memahami isi yang dinyatakan dalam teks sumber. Kami tentukan pendekatan yang sesuai, yang mana terjemahan kali ini kami menggunakan pendekatan dinamik. Seterusnya kami bahagikan. Semasa menterjemah, kami menggunakan platform Reverso, Ma'ani, Google Translate dan kami juga menggunakan kamus Dwi Bahasa Arab Melayu. Selain itu, kami juga mencari maklumat tambahan melalui website-website yang sahih seperti Berita Hari serta bertanya kepada orang yang lebih mahir dalam sukan. Seterusnya, kami guna teknik-teknik dan prosedur-prosedur yang sesuai dengan teks. Wakil akan kumpul dan satukan hasil terjemahan kami dan wakil tersebut akan kemas kini balik terjemahan tersebut. Selepas menterjemah, kami akan nilai kembali terjemahan yang telah dikemas kini oleh wakil dan memberi komen secara keseluruhan. Kemudian, wakil akan baiki balik berdasarkan komen dan penambahbaikan yang diajukan oleh ahli kumpulan. Akhir sekali, kami akan baca berulang kali sehingga kami berpuas hati dengan hasil terjemahan kami. Okey, ya. Baiklah, seterusnya Seterusnya saya. Okey, yang kedua, masalah yang dihadapi ketika menterjemah teks akhbar ini ialah sukar untuk memahami dan mencari padanan yang sesuai bagi istilah-istilah yang digunakan. Contoh dalam ayat bahasa Arab dekat perenggan yang kedua, okey, Ba'satul Muntakhabina Al-Watani. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ia akan menjadi misi pasukan kebahasaan kita. Tetapi terjemahan secara harfiah ini kurang sesuai digunakan pada ayat ini. Jadi saya telah menggunakan prosedur at-takafuk menjadi skuad kebahasaan. Ayat ini lebih ringkas dan mudah difahami oleh pembaca sasaran. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam akhbar bahasa Arab ini juga agak tinggi. Jadi kami menghadapi kesukaran untuk menterjemahkannya kepada bahasa Melayu. Yang ketiga, kami juga tidak mengetahui dengan lebih detail nama-nama pemain bola sepak, jadi menyukarkan kami untuk menterjemahkan teks ini. Seterusnya, kami nyatakan resolusi-resolusi yang kami gunakan untuk selesaikan masalah yang kami hadapi. Syah, boleh teruskan? Antara resolusi yang diambil adalah dengan cara meluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang ingin diterjemahkan. Contohnya dengan cara memperbanyakkan membaca al-akhbar berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Seterusnya, bagi mengatasi masalah ini juga, kami akan mencari istilah yang sesuai yang biasa digunakan dalam budaya pembaca sasaran serta merujuk kepada kawan-kawan yang mahir dalam menterjemah untuk baca balik dan memberi respon atau komen tentang hasil terjemahan kami. Okey, yang ketiga untuk resolusi apa yang kami dapat, setiap perkataan ataupun istilah baru kami akan catat untuk jadikan rujukan. Contohnya macam perkataan mudihun muntahibun, maksud dia tuan rumah. Okay, yang keempat, kami buat kajian tentang isu-isu sukan ni. Contohnya
Muhammad Hassan Koka. Adakah dia tu satu nama ataupun orang yang berbeza? Lepas kita orang buat kajian, kita orang dapati Muhammad Hassan dikenali sebagai Koka. Okey, insya-Allah seterusnya kita akan masuk dengan hasil baiklah. Ba'da Salah wa Nani Najmun Jadid bil Muntaqab al-Misri fi Kibdatun Kuruna. Selepas Muhammad Salah dan Muhammad Al-Nani, kini bintang baru dalam pasukan Mesir pula terkena virus corona. Boleh turun Sakinah? Turun. Okey. A'lana Ittihadu Al-Misriyi li Kuratul Qadam Al-Arba'a Isabatul Mahajim Al-Muntakhab Ahmad Hassan Koka bi virus corona al-mustati. Persatuan Bersepak Mesir mengumumkan bahawa penyerang pasukan kebangsaan Ahmad Hassan atau nama gelarannya Koka telah dijangkiti virus corona yang baru. Baiklah, prosedurkan untuk menterjemah. Ba'da Salah wa Nani, selepas Muhammad Salah dan Muhammad Al-Nani, saya menggunakan teknik harfiah, iaitu saya terjemahkan satu-satu. Seterusnya Al-Arba'ah. Arba'ah saya terjemahkan dengan Kahirah Rabu. Di sini saya menggunakan teknik At-Tawdih, iaitu penambahan, yang mana saya menggunakan format berita dalam bahasa Melayu, yang mana format mestilah didahului dengan nama tempat, kemudian dengan tarikh ataupun hari. Jadi di sini saya menggunakan prosedur At-Tawdih. Ahmad Hassan Koka, saya terjemahkan dengan Ahmad Hassan atau nama gelarannya Koka. Di sini saya menggunakan prosedur At-Tawdih, yang mana saya tambah perkataan atau nama gelarannya, yang menjadikan ayat ini lebih jelas bahawasanya Koka merupakan nama gelaran kepada Ahmad Hassan. Seterusnya, okey, ini adalah hasil terjemahan saya. InsyaAllah Sakinah boleh turun lagi. Dah. Turun lagi. Turun lagi sampai dekat kotak. Okey, untuk ayat waqala iltihadu saya terjemahkan dengan menurut Persatuan Bola Sepak Mesir. Di sini saya menggunakan teknik At-Tawdih, penambahbaikan, iaitu iltihadu bermaksud persatuan, tapi saya tambahkan dengan Bola Sepak Mesir, menjadikan ayat itu lebih jelas. Kemudian Facebook, yang Facebook dalam terjemahan Facebook, prosedurnya iktirat. Kemudian Al-Masahat. Masahat bermaksud jika diterjemahkan dalam reverso, dia membawa maksud swab. Jadi saya mengambil keputusan untuk menterjemahkannya menggunakan ujian saringan COVID-19 atau dipanggil swab test, iaitu menggunakan prosedur At-Tawdih, menjadikan swab tu lebih difahami jika kita menggunakan maksud ujian saringan COVID-19. Okay, seterusnya, Salasa Zaharat Nata'ijahum Ijabiyah wahum al-la'ibu Ahmad Hassan Koka wa Syadi al-Jilani al-Mansik al-I'lami lil-Fariq wa Muhammad Abduh Mudallik al-Fariq, yang bermaksud kecuali 3 orang, iaitu pemain Ahmad Hassan Koka, penyelaras media pasukan Syadi Jilani, dan ketua pasukan Muhammad Abduh. Mereka bertiga telah menunjukkan hasil positif. Pada terjemahan ini saya menggunakan teknik Al-Ibdal, yang mana kalau kita boleh lihat dalam terjemahan, dalam teks sumber, perkataan menunjukkan hasil positif dia berada pada ayat yang di awal, Salasa Zaharat Nata'ijum Ijabiyah. Tapi dalam teks sasaran saya terbalikkan, saya menggunakan proses ibdal, iaitu transposisi.
untuk menjadikan ayat ini lebih senang dipahami oleh penutur bahasa Melayu. InsyaAllah itu sahaja untuk bahagian saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perenggan yang kedua, وكان الاتحاد المصري قد أعلن الجمعة إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفية أفريقية. Terjemahannya, pada hari Jumaat, Persatuan Bola Sepak Mesir mengumumkan bahawa bintangnya Muhammad Salah dijangkiti virus corona sebelum pasukan negaranya, yakni Mesir, dijadualkan menentang Togo dalam perlawanan saringan Piala Negara-Negara Afrika. Okey, dekat sini berlaku pengubah suaian dekat ayat pertama, iaitu Wakan al-Ittihadul al-Misriyah qad a'lana al-Jum'at. Teks sasaran, pada hari Jumaat, Persatuan Bola Sepak Mesir mengumumkan. Kat sini saya menggunakan kaedah ibdal dengan harfiah. Yang kedua, virus corona. Teks sasaran, virus corona. Prosedur al-iktirad. Yang ketiga, qabla al-muwajihah al-muntakhab al-misriyi di Togo bitasfiyat Afrikiyah. Teks sasaran, sebelum pasukan negaranya, yakni Mesir, dijadualkan menentang Togo dalam perlawanan saringan Piala Negara-Negara Afrika. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dia akan menjadi sebelum pasukan Mesir menghadapi Togo dalam penyikiran negara-negara Afrika. Kat sini ayat dia kurang jelas, jadi saya menukarkan ayat dia kepada dalam perlawanan saringan supaya pembaca teks sasaran lebih memahami maksud yang ingin disampaikan dalam ayat ini. So prosedur kat sini adalah taudih. Kemudian untuk perenggan yang ketiga, وذكر اتحاد القرح في بيان أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأولى لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية رغم إنه لا يعاني من أي أعراض فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. Terjemahannya, tinjauan perubatan yang dijalankan ke atas skuad kebangsaan menunjukkan bahawa pemain antarabangsa kami Muhammad Salah bintang Liverpool disahkan positif coronavirus tanpa menunjukkan sebarang simptom dijangkiti. Sementara ahli anggota pasukan yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda dijangkiti coronavirus, kata jurucakap persatuan tersebut dalam satu pernyataan. Okey, teks sumbernya Ba'satu Muntakhabina Al-Watani, teks sasaran skuad kebangsaan, dan prosedur kat sini at-takafuk. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah, Ba'satu Muntakhabina Al-Watani, dia akan menjadi misi pasukan bola sepak kebangsaan. Dekat situ ayat dia terlebih dekat sini ayat dia diterjemahkan secara harfiah. Mungkin pembaca sasaran kurang memahami apa yang ingin dimasukkan dalam ayat ini. Jadi saya menggunakan prosedur at-takafuk yang mana memberikan persamaan yang sama dalam ayat ini. So maksud dia adalah skuad kebangsaan. Yang kedua, Muhammad Salah najmun Liverpool bi virusin corona ba'dama ja'at mashatu ijabiyah raghima innahu la yu'ani min ayyi a'rad. Teks sasaran, Muhammad Salah bintang Liverpool disahkan positif coronavirus tanpa menunjukkan sebarang simptom dijangkiti. Prosedur al-harfiah tambah isqat. Kat sini saya menggugurkan perkataan raghima dan digantikan dengan tanpa. Yang ketiga, fi ma ja'at mashatu baki a'dha'ul fariq salbiyatun. Teks sasaran, sementara ahli anggota pasukan yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda dijangkiti coronavirus. Prosedur atau taudih plus al-isqat. Itu saja daripada saya. Seterusnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil terjemahan saya.
كذلك أعلن الاتحاد الاثنين إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال إنجليزي بفيروس كورونا. حسب بيان رسمي جاء فيه أظهرت نتائج المساحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدي وصولها إلى طغى سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجة طبية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه. Maksudnya, demikian pula pada hari Isnin, pasukan bola sepak Mesir bahawa pemain bintang kelab Arsenal Inggris Muhammad Al-Nini telah dijangkiti virus corona. Menurut kenyataan rasmi, hasil tinjauan perubatan yang dilakukan oleh misi pasukan kebangsaan ketika pertama kali tiba di Togo menunjukkan hasil negatif semua pemain kecuali pemain Muhammad Al-Nini, pemain pasukan kebangsaan dan kelab Arsenal Inggris yang menunjukkan hasil tanpa menunjukkan gejala yang memuaskan. Bawah lagi. Okay. Untuk prosedur ayat yang pertama, Kazan al-Idul Ithna Muhammad Al-Nani la'ibun nadi Arsenal al-Injilizi virus corona. Di sini saya gunakan al-ibdal, iaitu transposisi. Kalau tengok dekat teks sumber, Muhammad Al-Nani depan, tapi saya letak Muhammad. Demikian pula pada hari Isnin, pasukan bola sepak mengkan bermain bintang Arsenal. Sepatutnya nama Muhammad Al-Nani itu selepas pemain bintang, tapi saya letak pemain bintang kelab Arsenal Inggris, baru letak nama Muhammad Al-Nani itu. Lepas tu yang kedua, Togo Al-Iqrat, iaitu pinjam setara. Yang ketiga, virus corona. Virus corona agak sikit. Lepas tu Wanadi Arsenal Al-Injilizi, iaitu kelab Arsenal, iaitu Muhaka, iaitu langsung. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida almin annahu ala al-fawra bada alaib alladhi yatamatta'u bihalah jayida fi tanfizu al-tubihas lil musaibin bi COVID-19 fi matawasalat idrah al-ba'ala bi riasah Al-Kapten Muhammad Fadil Adwa Al-Lajnah Al-Hamasiyah Biidara Fariqul Arsenal Al-Injili Litansi Ma'aha. Maksud dia, pernyataan itu menjelaskan bahawa protokol perubatan khas mula dilaksanakan bagi pemain yang dijangkiti COVID-19. Kapten Muhammad Fadil telah mengikuti misi kepimpinan ahli jawatan kuasa 5 tahun bagi menguruskan pasukan Arsenal Inggris untuk berkoordinasi dengannya. Bawa lagi Kina. Okey, kat sini jenis-jenis prosedur yang saya gunakan. Okay, yang pertama, protokol Tobi khas. Maksud dia protokol perubatan khas, so saya menggunakan prosedur Muhaka. Yang kedua, Biqotis Asyarah. Maksud dia COVID-19, so saya menggunakan prosedur Iktirat. Yang ketiga, ayat yang kali saya menggunakan kaedah dalam posisi. Kalau teks sumber dia, bima tawasala idara ba'asbi al-Kapten Muhammad Fadil Adwa Al-Lajnah Al-Hamasiyah bi'idara Fariqul Arsenal Al-Injilizi Litansi Ma'aha. Kat sini saya teks salah, yang kat sini saya kedepan ayat Kapten Muhammad Fadil. Kalau patutnya kalau secara harfiah telah mengikuti Kapten Muhammad Fadil. Itu saja daripada saya.
Terima kasih. Okey, untuk perenggan yang seterusnya, وتغلب المنتخبون المصري على مريفه منتخب الطوغو 3-1. الثلاثة ضمن منافسة الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة لتصفية المؤهلات إلى كأس أفريقيا 2021. Terjemahannya, Selasa, pasukan kebangsaan Mesir menewaskan tuan rumahnya Togo 3-1 dalam pertandingan pusingan keempat dari kumpulan 7 dengan mendapat kelayakan perlawanan ke Piala Negara-Negara Afrika 2021. Untuk terjemahan ini, pertama sekali saya menggunakan prosedur ibdal untuk ayat وتغلب المنتخب المصري على مضيفه منتخب طوغو 3-1 الثلاثة. Saya mengedepankan الثلاثة dalam terjemahan jadi Selasa, pasukan kebangsaan Mesir menewaskan tuan rumahnya Togo 3-1. Seterusnya, saya menggunakan prosedur takafu untuk ayat atas di tasfiyat al-mu'ahilat. Kalau ikut terjemahan harfiah, ia akan jadi untuk kedudukan yang layak. Tapi saya menukar kepada dengan mendapat kelayakan. Seterusnya untuk perkataan Afrika, saya menggunakan prosedur al-istirad. Okey, itu saja. InsyaAllah Farah boleh sambung. Okay, untuk perenggan seterusnya, وحملت ثلاثية الفراعنة توقيع محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه في مسجد الهدف أصحاب الأرض إلومفيتي. Terjemahan, mereka juga membawa trilogi Farah yang ditandangi oleh Muhammad Majdi Afshar, Muhammad Sharif dan Mahmud Trezeguet, sementara gol tuan rumah dijaringkan oleh Illuminati. Baiklah, untuk istilah yang pertama, Thulathiyah al-Fir'aunah, saya terjemahkan kepada trilogi Farao kerana kalau mengikut prosedur harfiah, ia akan menjadi trilogi Fir'aun. Jadi saya menggunakan prosedur at-takafu menjadi trilogi Farao. Terusnya perkataan Ashabul Ard bermaksud tuan rumah. Kalau menggunakan prosedur harfiah, Ashabul Ard bermaksud pemilik tanah. Jadi kita gunakan prosedur at-takafu. Bawah. Yang seterusnya, perenggan yang akhir sekali, وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعد أن قد أغلب على طوغو في الجولة السابقة بالقاهرة 1-0 السبت. Dengan keputusan pasukan kebangsaan Mesir menaikkan skornya kepada 8 mata di puncak kumpulan 7 setelah berjaya mengalahkan Togo pada pusingan sebelumnya di Kahirah 1-0 pada hari Sabtu. Okey, perkataan yang seterusnya ialah Togo, bermaksud Togo, menggunakan prosedur iktirad. Dan yang perkataan sekali ialah Al-Qahirah, bermaksud Kahirah, menggunakan prosedur iktirad juga. Itu saja daripada saya. Okey, Asmira boleh teruskan. Seterusnya,
Okey, seterusnya istilah baru dan menarik yang kami dapat. Pertama, Al-Ittihadul Misri Likuratul Qadam, pasukan bola sepak Mesir. Muhajimul Muntakhab, penyerang pasukan Al-Mahad, ujian swab test. A'dha'il Ba'satul Muntakhab Al-Watani Al-Awal, anggota misi utama pasukan. Al-I'lami Farid, penyelaras media pasukan. Madlikul Farid, ketua pasukan. Bawah lagi. Muwajihah, menentang. Bitasfiyat, saringan. Afriki, negara Afrika. Satu Muntakhab Al-Watani, skuad kebangsaan. Mashatuhu, disahkan. Najmul Muntakhab, pemain bintang. Di bawah. Al-Birotokul At-Tibni Al-Khas, protokol perubatan Tabi. Al-Birotokul At-Tabi Al-Khas, protokol perubatan khas. Al-Ba'satul Far'asah, misi kepimpinan. Fisad Jaulah Al-Rabi'ah, tandingan pusingan keempat. Al-Fara'inah, Parau. Al-Muntakhab Al-Misas Al-Mesih. Mudifuhu Muntakhab, tuan rumahnya. Bawa lagi. Litasfi Al-Mu'ahilah, untuk mendapat kelayakan. Terima kasih. Farah boleh teruskan? Okey. Terusnya, cadangan saya kepada kawan-kawan untuk memperbaiki terjemahan. Yang pertama, sebagai penterjemah, kita perlu memastikan teks terjemahan yang dilakukan merupakan teks yang berilmiah. Seterusnya, kita perlu memahami bahasa sasaran di samping menguasai bahasa sumber dengan baik. Untuk menghasilkan terjemahan yang bermutu, kita sebagai penterjemah perlu meningkatkan kefahaman tentang budaya teks sasaran. Seterusnya ialah selesai menterjemah teks, kita seeloknya memeram terjemahan yang dilakukan selama beberapa hari sebelum meminta pertolongan kawan-kawan untuk menyemak teks terjemahan yang dilakukan supaya mendapat hasil terjemahan yang bermutu. Sekian, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.